Hai, kita kembali lagi dalam My Sukan Hangout edisi Olympian, dan dalam episod kali ini kita bersama dengan bekas atlet terjun negara iaitu Brian Nixon Lomas. Hai Brian, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sesi temu bual ini. Okey, kita ke soalan yang pertama. Boleh tak Brian kenalkan diri dan bagaimana Brian terlibat dalam sukan terjun ini? Penonton semua nak tahu ni. Hai Aziz, terima kasih kerana menjemput saya untuk edisi kali ini. Nama saya Brian Nixon Lomas. Saya merupakan bekas atlet terjun negara dan saya pernah mewakili negara di 3 sukan Olimpik. Yang pertama di 2004 Athens. Itu antara pengalaman manis bagi saya sendiri kerana saya juga diberi peluang pada waktu itu untuk menjadi pembawa bendera kontingen Malaysia dalam pembukaan rasmi Olimpik Athens. Yang kedua ialah Olimpik saya di Beijing, dan yang terakhir ialah 2012 di London. Dan saya sepanjang 14 tahun kerjaya saya dalam sukan terjun, banyak pengalaman pahit manis yang telah saya lalui. Ada atas, ada banyak atas dan bawah lah, ups and downs dalam sukan ni. Dan saya bermula sukan terjun ni pada usia saya 8 tahun. Masa tu saya ada talent identification program ataupun TID program yang dijalankan di sekolah saya, dan saya antara yang dipilih pada waktu tu disebabkan oleh struktur badan, kaki, lutut dan banyak lagi lah kriteria. Dan waktu tu saya memang tak tahu berenang. Saya bermula daripada kosong dan slowly daripada sana jurulatih saya ajar cara berenang, dan secara perlahan terjun dari peringkat 1 meter, lepas tu ke 3 meter dan seterusnya ke peringkat yang tinggi. Okey, kita juga tahu Brian merupakan pembawa bendera di Tamasya Olimpik Athens 2004. Dan dalam masa yang sama, boleh tak Brian kongsikan ada tak pengalaman-pengalaman manis Brian sepanjang menjadi atlet yang boleh kita katakan cukup berpengalaman lah dalam bidang sukan terjun ni? Sebenarnya banyak pengalaman manis saya dalam sukan terjun ni. Antaranya ialah pada tahun 2004 saya berjaya layak ke sukan Olimpik pertama saya di Athens. Dan masa tu memang tak sangka juga saya dipilih untuk menjadi pembawa bendera kontingen Malaysia pada pembukaan rasmi Olimpik Athens masa tu. Dan memang satu benda yang tak boleh nak digambarkan lah. Dan tahun yang sama juga saya berjaya menang pingat emas dalam kejohanan remaja dunia di Brazil. Dan itu antara sejarah untuk sukan terjun sendiri, sebabkan sebelum tu memang tak pernah lagi ada atlet terjun yang menang dalam kejohanan World Junior. Dan sebenarnya agak bangga juga dan gembira, bukan saja saya seorang tapi seluruh kontingen terjun masa di Brazil tu. Dan yang seterusnya ialah tahun 2010, di mana itu antara tahun yang istimewa buat saya kerana masa tu ada kejohanan yang besar seperti Commonwealth dan juga Sukan Asia, dan saya masuk 8 acara secara keseluruhan, 4 di Sukan Asia dan 4 lagi di Sukan Commonwealth. Dan daripada 8 acara yang saya masuk tu, saya dapat bawa balik 5 pingat. Walaupun tak ada pingat emas, tapi bagi saya itu satu pencapaian yang sangat-sangat menggembirakan lah bagi saya sepanjang kerjaya saya dalam sukan terjun. Saya dapat 2 pingat perak dan 3 pingat gangsa. 2 gangsa di Sukan Commonwealth New Delhi dan 2 perak 1 gangsa di Sukan Asia Guangzhou masa tu. Memang satu pencapaian, ataupun masa tu saya berada di peak performance saya masa tu umur saya 20 tahun 2010, 20 tahun. Dan itu antara pengalaman manis saya.
Seperti kita tahu, Brian cukup berpengalaman dalam 3 edisi Olimpik. Tapi kali ni kita nak tahu ada tak pengalaman pahit ataupun yang menduka citakan lah yang Brian boleh ceritakan dekat penonton-penonton semua. Sebenarnya banyak juga pengalaman pahit dalam sukan terjun ni. Antara pengalaman pahit saya ialah pada tahun 2006 di Sukan Asia Qatar. Masa tu saya mengharapkan saya boleh buat yang baik ataupun boleh bawa balik pingat, tapi masa tu agak muda. Masa tu saya baru saja 16 tahun dan malangnya persembahan kurang memuaskan dan saya gagal untuk bawa balik pingat pada waktu tu. Dan yang kedua ialah pada tahun 2008 Olimpik. Sebab sebenarnya saya mengharapkan untuk perbaiki pencapaian saya 4 tahun sebelum tu di Athens, di mana saya hanya gagal untuk ke semifinal dan hanya terlepas 1 tempat saja masa tu. Dan masa Beijing memang agak sedih lah, sebab agak sedih dan kecewa dengan diri sendiri sebab tak dapat buat yang terbaik dan gagal mara ke peringkat yang seterusnya. Jadi seperti yang kita tahu, dalam edisi Olimpik Tokyo kali ini kita mungkin tiada rezeki untuk menghantar wakil atlet terjun lelaki. Tetapi mungkin dalam edisi yang akan datang kita akan ada wakil-wakil muda yang lain. Jadi di sini saya nak tanyakan, apakah pesanan ataupun nasihat daripada Brian sendiri kepada atlet muda negara yang bakal mewakili Malaysia di peringkat tertinggi selepas ini? Untuk atlet muda di luar sana, nasihat saya ialah sentiasa ada matlamat dan cuba sedaya upaya untuk capai matlamat tu. Sebab matlamat ni penting. Sebagai contohnya, kalau kita nak sangat bertanding di Sukan Olimpik satu hari nanti, jadi kita kena bekerja keras untuk capai matlamat tu dan cuba 110% lah pergi ke arah matlamat tu. Dan yang kedua ialah sentiasa dengar arahan daripada jurulatih, sebab jurulatih ni orang yang boleh bimbing kita ke peringkat yang lebih tinggi. Dan bagi saya yang paling penting ialah nombor 3 ialah disiplin. Sebab dalam apa jua yang kita lakukan, tanpa disiplin memang agak sukar untuk capai ke tahap yang tinggi. Dan disiplin juga boleh membuatkan kita capai benda yang kita nak. Dan ramai kawan-kawan saya yang dulu masuk terjun sangat-sangat berbakat tapi disiplin yang kurang, jadi mereka tak dapat nak sampai ke peringkat yang lebih tinggi. So agak sayang lah. Jadi atlet di luar sana sentiasa ingat matlamat, disiplin dan sentiasa dengar arahan jurulatih. Jadi untuk soalan yang terakhir, saya nak tanya Brian, apakah pendapat Brian berkenaan dengan penggunaan social media dalam kalangan atlet sekarang? Jadi Brian sebagai bekas atlet, yang ini boleh kita katakan senior, apakah social media ini mampu memberikan kesan yang baik ataupun yang buruk kepada para atlet? Kesan teknologi ataupun social media kepada atlet zaman sekarang ni bagi saya banyak kebaikan daripada keburukannya. Saya cerita yang keburukan dulu, ialah mungkin atlet lebih mudah untuk dikecam ataupun sekiranya persembahannya agak kurang memuaskan. Jadi benda ni dari segi keburukan dia lah, antara salah satu. Dan untuk kebaikan pula saya rasa banyak. Sebagai contoh, kalau dari segi tajaan, sebab sekarang ni kalau atlet tu ada personality yang menarik, boleh berkomunikasi dengan baik, jadi mungkin peluang untuk dia dapat tajaan daripada syarikat-syarikat luar mungkin lebih tinggi berbanding zaman dulu yang social medianya tidak begitu besar seperti sekarang ni. Dan mungkin sebab kadang-kadang company dekat luar sana dia memang suka atlet yang boleh berkomunikasi, dia ada penampilan yang menarik, dan mereka akan taja atlet tersebut. Dan selain daripada tu, atlet pun boleh kongsi pengalaman, boleh kongsi
perkembangan dalam sukan tersebut. Dan benda ni secara tak langsung sebenarnya boleh tarik minat lebih ramai orang untuk mengenali sukan tersebut dan untuk memahami sukan tersebut secara dalam lagi, dan melalui ini juga mungkin lebih ramai atlet-atlet muda ataupun budak-budak muda yang menarik minat atlet-atlet muda ni ataupun budak-budak muda ni untuk masuk ke sukan tersebut. Dan atlet sekarang dia boleh melalui social media juga dia menjadi seorang ikon kepada semua orang di luar sana, dan bila jadi seorang ikon, atlet tu boleh bagi inspirasi kepada orang-orang di luar sana untuk cuba ataupun untuk perbaiki diri sendiri. Dan itu antara kebaikan kesan ataupun teknologi ataupun social media. Jadi itu merupakan soalan yang terakhir untuk Brian, dan kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam My Sukan Hangout edisi Olympian. Dan insyaAllah untuk episod akan datang kita akan bersama lagi dengan Olympian-Olympian yang lain untuk kongsikan pengalaman mereka, sedikit nasihat dan tips kepada semua penonton di luar sana. Saya Zikro Haizat, kita jumpa lagi di episod yang akan datang.